saya Muhammad Ridauddin Zuhaimi bin Rosli, nombor metrik 20170065. Saya dengan pasangan saya iaitu Qurratul Aini ingin membincangkan atau berkongsi tentang perjanjian sewa rumah. Apa itu perjanjian sewa rumah? Perjanjian sewa rumah adalah perjanjian yang dibuat di antara tuan rumah dengan penyewa yang sudah tertulis tanggungjawab dan kewajipan setiap pihak sepanjang tempoh penyewaan itu berlaku. Konteks ini dibuat adalah untuk menjaga hak tuan rumah dan juga sewa dan juga pihak penyewa melalui undang-undang. Apa yang perlu diletakkan di dalam perjanjian sewa rumah? Benda-benda seperti di muka hadapan surat perjanjian sewa rumah adalah alamat penuh sewa rumah, termasuklah nama bangunan, nombor unit, poskod dan negeri. Maknanya maklumat rumah perlulah lengkap. Lepas tu nama penuh tuan rumah dan juga penyewa. Lepas tu nama penuh pasangan. Tu kalau penyewa tersebut ada pasangan, perlu letak juga nama dia. Lepas tu tarikh perjanjian sewa. Perjanjian sewa. Kalau contoh hari ni buat contoh hari ni 1 hari bulan 1 2021, maknanya kena tulis hari ni perjanjian itu. Lepas tu maksud kedua, maklumat penyewa. Maklumat penyewa ini adalah mesti ada nama penuh, nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat rumah, email, tempat kerja, pekerjaan, alamat tempat kerja. Lepas tu tanda tangan penyewa dan juga tanda tangan tuan rumah. Tuan rumah kena memastikan bahawa maklumat penyewa adalah lengkap dan juga tidak palsu. Maknanya kat sini maklumat bagi penyewa adalah benarlah, dan penyewa tidak bohong atas maklumat tersebut. Yang ketiga adalah maklumat peribadi tuan rumah. Maklumat ni adalah sama je dengan maklumat penyewa, iaitu kena letak nama penuh, kad pengenalan, nombor telefon, tempat kerja, alamat email, alamat tempat kerja. Lepas tu tanda tangan tuan rumah. Yang ketiga adalah jadual pembayaran. Iaitu kena letak adalah tarikh perjanjian yang ditandatangani, maklumat tuan rumah dan penyewa, alamat penuh sewa rumah, tempoh sewaan, kegunaan sewaan, tarikh mula dan tarikh tamat sewaan, kadar sewaan bulanan, jadual pembayaran, denda lewat, deposit, tarikh bulanan deposit, tempat. Itu je lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Quran Taini. Saya akan menyambung apa yang telah disebut oleh pasangan saya, iaitu Ridauddin. Okey, seterusnya adalah kandungan yang di tengah-tengah pada surat perjanjian sewa rumah tersebut. Dalam surat perjanjian sewa rumah tersebut akan dinyatakan tarikh surat itu dibuat. Kemudian nama pemilik tuan rumah, pemilik atau tuan rumah, nama penuh. Lepas tu nama penyewa, nama penuh juga. Kemudian akan dinyatakan bahawa tuan rumah adalah pemilik yang sah di alamat rumah sewa tersebut. Lepas tu ada kandungannya. Seterusnya di bawah klarifikasi bahawa tuan rumah adalah pemilik yang sah rumah sewa tersebut, akan dinyatakan pertama, tuan rumah bersetuju untuk memberi sewa rumah tersebut kepada penyewa dan segala kemudahan yang ada dalam rumah tersebut boleh digunakan sepenuhnya oleh penyewa. Yang kedua, akan dinyatakan bila tempoh sewaan ini berlangsung dari berapa hari bulan sehingga berapa hari bulan, dan kemudian sekiranya penyewa ingin menyewa rumah tersebut walaupun tempoh sewaan dalam kontrak ini telah tamat, maka penyewa boleh melakukan pembaharuan kontrak dengan pemilik rumah. Perkara yang ketiga, dinyatakan bahawa akan ada pertambahan nilai sewaan sekiranya kontrak melebihi 2 tahun jika merujuk kontrak yang kami lakukan. Perkara yang keempat ialah penyewa bersetuju membayar kepada tuan rumah sebanyak RM600 sebulan pada awal bulan, pada 1 hari bulan. Dan sekiranya penyewa terlambat membayar sewa, akan dikenakan denda sebanyak RM50 bergantung kepada berapa hari yang dilewatkan. Perkara kelima, dinyatakan bahawa penyewa akan membayar sebanyak RM450 sebagai deposit selepas menandatangani perjanjian sewa rumah ini, dan penyewa harus membayar sebanyak RM200 sebagai pendahuluan untuk bil air dan bil elektrik. Terdapat 7 tanggungjawab tuan rumah yang kami nyatakan dalam kontrak sewa rumah ini. Pertama, tuan rumah mestilah membayar cukai pintu, cukai tanah, indah water dan bil penyelenggaraan yang dikenakan ke atas rumah tersebut. Kedua, tuan rumah mestilah membaiki sebarang kerosakan yang menimpa rumah sewa tersebut. Tuan rumah boleh membaikinya sekiranya kerosakan tersebut bukanlah disebabkan oleh penyewa. Sebagai contoh, atap rumah yang tercabut disebabkan oleh angin kencang. Okey, jadi tuan rumah mestilah membaiki atap rumah tersebut kerana ini adalah disebabkan faktor alam semula jadi, bukanlah kerana tindakan penyewa. Okey, di sini penyewa boleh mengadu sebarang kerosakan kepada tuan rumah. Ketiga, tuan rumah mestilah memastikan bahawa rumah tersebut selamat untuk digunakan. Okey, tuan rumah mesti memastikan sistem pendawaian rumah berada dalam keadaan yang baik. Pintu, grill, tingkap dan macam-macam lagi boleh digunakan dengan selamat. Tuan rumah hendaklah memastikan kesemua langkah-langkah keselamatan di rumah berada dalam keadaan yang baik sebelum menyewakan kepada orang lain. Yang keempat, tuan rumah mengambil wang cagaran
pada hari penghujung penyewa, di mana wang cagaran tersebut boleh digunakan untuk membaiki sebarang kerosakan yang terjadi pada rumah sewa tersebut disebabkan oleh kecuaian penyewa. Yang kelima, tuan rumah berhak menamatkan tempoh penyewaan sekiranya berlaku pelanggaran mana-mana perjanjian atau apabila tuan rumah berkehendak untuk menggunakan rumah tersebut bagi tujuan tertentu. Tuan rumah mestilah memberikan notis bertulis 1 bulan sebelum tarikh mengambil semula rumah tersebut. Yang keenam, penyewa berhak menamatkan perjanjian menamatkan sewaannya dengan memberi notis bertulis 1 bulan sebelum keluar daripada rumah tersebut. Yang terakhir, apabila penyewa ingin keluar daripada rumah tersebut atas kehendaknya sendiri, jadi penyewa mestilah melunaskan semua bayaran yang tertunggak, sewa yang tertunggak sebelum keluar daripada rumah itu. Berikut ialah 6 tanggungjawab penyewa ke atas rumah sewa itu. Pertama, penyewa mestilah membayar semua bil-bil utiliti yang dikenakan ke atas rumah tersebut seperti bil air, bil elektrik, bil telefon, bil internet dan sebagainya. Yang kedua, penyewa tidak dibenarkan menyerahkan atau menyewakan sebahagian daripada ruang yang disewa ruang rumah tersebut kepada orang lain tanpa keizinan daripada tuan rumah. Jika didapati penyewa melakukan tindakan sedemikian, tuan rumah berhak mengambil bayaran sewaan yang dikenakan kepada penyewa. Okey, orang lain dia sewa rumah daripada penyewa tersebut. Jadi, bayaran yang diberikan oleh orang lain kepada penyewa tersebut boleh diambil oleh tuan rumah. Ketiga, penyewa mestilah menjaga kebersihan rumah tersebut dari luar kawasan rumah sehingga di dalam rumah, termasuklah kaki lima dan setiap penjuru di dalam rumah tersebut serta setiap penjuru di luar kawasan dalam kawasan rumah tersebut. Keempat, penyewa mestilah memastikan setiap kemudahan yang ada di dalam rumah tersebut boleh digunakan dengan baik selama tempoh penyewaannya. Kelima, penyewa bertanggungjawab membaiki sebarang kerosakan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Sebagai contoh, jika pintu dirosakkan dalam tempoh penyewaannya padahal semasa tuan rumah memberi dia menyewa rumah tersebut, pintu itu berada dalam keadaan baik. Akhir sekali, penyewa mestilah menyerahkan rumah tersebut dalam keadaan baik apabila ingin keluar daripada rumah tersebut. Terdapat beberapa peraturan atau larangan di dalam rumah sewa yang telah ditetapkan oleh tuan rumah. Yang pertama, tidak menjadikan rumah sewa tersebut sebagai tempat lepak. Kedua, tidak dibenarkan menjadikan sebahagian daripada rumah sewa tersebut atau rumah sewa tersebut sebagai kedai atau tempat berniaga tanpa keizinan daripada tuan rumah. Yang ketiga, tidak dibenarkan mengubah suai rumah tersebut melainkan dengan keizinan tuan rumah. Yang keempat, tidak dibenarkan menyimpan atau membiarkan haiwan peliharaan yang ganas atau liar seperti ular, biawak dan sebagainya, tetapi hanya dibenarkan membiak dan memelihara haiwan peliharaan manusia yang normal sahaja seperti kucing, ikan emas dan sebagainya yang boleh dipertimbangkan sebagai haiwan peliharaan manusia normal. Kelima, tidak membuat perbuatan yang boleh mengganggu ketenteraman kejiranan seperti memasang lagu yang sangat kuat
sehingga mengganggu ketenteraman jiran-jiran. Yang keenam, tidak dibenarkan berdua-duaan atau membawa orang yang bukan mahram. Yang ketujuh, tidak dibenarkan membawa orang lain untuk menginap di rumah sewa tersebut tanpa pengetahuan daripada tuan rumah. Seterusnya, tidak membuang sampah merata-rata dan pembakaran secara terbuka adalah dilarang sama sekali. Seterusnya, hendaklah meminta izin daripada pemilik rumah sekiranya ingin mengadakan majlis keramaian atau keagamaan. Terakhir sekali, tidak dibenarkan menjual sebarang properti di dalam rumah sewa tersebut yang telah disediakan oleh pemilik rumah. Setelah selesai perkara seperti tanggungjawab penyewa, tanggungjawab tuan rumah, seterusnya akan ada tanda tangan. Jadi dinyatakan nama penuh pemilik, penyewa, saksi pertama dan saksi kedua. Seterusnya tarikh yang tarikh berlaku perjanjian tersebut seperti 1 hari bulan 1, dan seterusnya adalah tanda tangan mereka. Kesimpulannya, perjanjian kontrak amat penting dalam kehidupan masyarakat masa kini. Perjanjian kontrak ini boleh dibuat sama ada bertulis ataupun lisan, tetapi alangkah bagusnya jika dibuat secara bertulis. Hal ini bertujuan untuk mengikat dua pihak yang membuat kontrak, iaitu pihak yang menjadi penawar dan pihak yang jadi penerima, terikat secara sah di sisi undang-undang. Tujuannya adalah jika berlaku pelanggaran kontrak dan pihak yang teraniayai boleh dijamin oleh undang-undang. Perjanjian yang dibuat secara bertulis boleh dirujuk pada masa akan datang. Okey. Daripada kerja khusus perjanjian kontrak ini, kami mempelajari banyak perkara. Yang pertama, kami mempelajari bagaimana caranya mengikat kontrak secara sah mengikut Akta Kontrak 1950. Kami juga mempelajari betapa pentingnya sesebuah maklumat yang ditulis secara benar dan cermat. Selain daripada itu, kami juga mempelajari bahawa setiap kontrak atau perjanjian ada peraturan dan larangannya yang tersendiri. Dan kami juga mempelajari apakah hak dan tanggungjawab penyewa dan juga tuan rumah. Justeru, kita tidak boleh mengambil mudah dalam melakukan apa-apa kontrak. Oleh itu, sebelum kita menandatangani atau mengikat mana-mana kontrak, kita mestilah baca terlebih dahulu detail-detail yang terkandung di dalam kontrak tersebut agar selamat pada masa akan datang.